Tisu vaskular terlibat dalam proses pengangkutan air dan makanan. Ia membentuk salur yang bersambungan ke semua bahagian tumbuhan. Tisu vaskular mempunyai dua komponen utama. Yang pertama, tisu xilem. Tisu xilem terdiri daripada sel-sel mati. Ia mempunyai dinding sel berlignin iaitu kedap air, keras dan kuat. Fungsi tisu xilem adalah untuk menghantar air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua ialah tisu phloem. Tisu phloem terdiri daripada sel-sel hidup. Ia mempunyai dinding sel membentuk liang yang boleh dilalui gula. Tisu phloem berfungsi sebagai pengangkutan nutrien dari daun ke bahagian lain. Rizik Sedio. .2 Pengangkutan air dan garam mineral. Air sangat penting kerana ia membantu untuk menggerakkan garam mineral dari dalam tanah ke batang dan daun. Ia juga memberi kesegahan kepada sel-sel tumbuhan. Pergerakan air bermula daripada akar, iaitu di kawasan yang mempunyai keupayaan air yang tinggi. Air akan meresap masuk dengan bantuan tekanan akar yang menggerakkan air dari tanah ke dalam salur xilem akar secara osmosis. Kemudian, air akan terus bergerak ke atas melawan tarikan graviti di dalam batang pokok dengan bantuan tindakan kapilari yang terhasil daripada daya lekatan antara molekul air dan dinding salur xilem serta daya lekitan sesama molekul air. Pergerakan air diteruskan lagi ke daun dengan bantuan tarikan transpirasi yang terhasil apabila air yang tersejat melalui stoma menarik air dari dalam daun keluar bersamanya. Seterusnya kita akan lihat bagaimana air bergerak dari dalam tanah ke salur xilem. Perkara pertama yang perlu diketahui ialah bahawa sel rambut akar mempunyai keupayaan air yang lebih rendah daripada tanah. Ini kerana ion mineral dipam secara aktif oleh sel rambut akar ke dalam vakul sel rambut akar, menyebabkan keupayaan airnya di dalam subsel lebih rendah daripada tanah. Disebabkan oleh keadaan sel rambut akar yang kurang air, air dari tanah cenderung untuk meresap masuk ke dalam sel rambut akar dan sel epidermis akar secara osmosis. Seterusnya, keupayaan air di dalam sel rambut akar akan terus meningkat dan menyebabkan air meresap masuk pula ke dalam sel korteks. Keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan merentas lapisan endodermis dan perisikal pula. Kesemua proses yang berlaku ini akhirnya akan mewujudkan tekanan akar yang menolak air ke dalam salur xilem akar dan seterusnya salur xilem batang. Seterusnya, kita akan lihat pergerakan air di dalam salur xilem. Yang pertama ialah pergerakan air di dalam batang tumbuhan. Bagi tumbuhan yang tinggi, tekanan akar tidak dapat menggerakkan air ke bahagian daun, terutamanya pucuk. Oleh sebab itulah, pergerakan molekul air di dalam salur xilem batang dibantu oleh tindakan kapilari xilem yang dihasilkan oleh daya lekitan dan daya lekatan serta tarikan transpirasi. Daya lekitan dan lekatan inilah yang membolehkan air bergerak secara berterusan di dalam salur xilem batang. Yang kedua ialah pergerakan air dalam tumbuhan. Semasa proses transpirasi berlaku, air meresap keluar sebagai wap air dari ruang antara sel ke persekitaran melalui stoma yang terbuka. Ini menyebabkan sel-sel mesofil berspan kehilangan air dan menjadikan keupayaan airnya rendah terhadap sel-sel berhampiran. Molekul air dari sel-sel berhampiran kemudiannya akan meresap masuk ke dalam sel mesofil berspan secara osmosis.
Pergerakan ini akan menghasilkan daya yang dinamakan tarikan transpirasi yang menarik molekul air dari dalam salur xilem ke luar daun. Seterusnya, gutasi dalam tumbuhan. Gutasi ialah rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan bahagian stoma akibat tekanan akar yang tinggi. Gutasi ini terjadi apabila tekanan akar adalah tinggi dan kadar transpirasinya rendah. Keadaan ini selalunya berlaku pada waktu malam dan awal pagi ketika udara persekitaran mempunyai kelembapan yang tinggi dan suhu persekitaran yang rendah. Pada waktu ini, tekanan akar akan menolak air ke bahagian daun dan pucuk tumbuhan. Sekarang kita lihat perbandingan antara gutasi dengan transpirasi. Persamaan antara gutasi dan transpirasi ialah kedua-duanya berlaku di bahagian daun dan melibatkan kehilangan air yang kekal dari tumbuhan. Perbezaannya pula, gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi dalam tumbuhan herba sahaja. Airnya pula terbebas dalam bentuk titisan air melalui struktur khas di bahagian urat daun. Gutasi juga berlaku apabila tekanan akarnya tinggi dan membebaskan air yang kaya dengan mineral. Bezanya pula dengan transpirasi yang berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin dalam semua jenis tumbuhan. Air dari transpirasi terbebas dalam bentuk wap air melalui stoma. Transpirasi pula dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma serta membebaskan molekul air yang tulen sahaja. Akhir sekali ialah kesan terhadap tumbuhan yang tidak menjalankan gutasi dan transpirasi. Yang pertama ialah gutasi. Tanpa gutasi, tekanan akar yang efektif tidak dapat dikekalkan yang akan menyebabkan proses penyerapan air oleh sel rambut akar terganggu di dalam persekitaran yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Selain daripada itu, bahan kumul tumbuhan tidak dapat disingkirkan. Kesan yang terakhir ialah tekanan di dalam urat daun akar meningkat dan menyebabkan urat daun pecah, seterusnya terdedah kepada jangkitan patogen dan gugur. Tanpa transpirasi pula, suhu optimum tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Ini menyebabkan kenaikan suhu yang dapat menyah-aslikan enzim dan mengganggu proses biokimia seperti fotosintesis dan respirasi. Ion mineral seperti ion kalium juga tidak dapat diangkut dari akar ke daun untuk fotosintesis. Kesan yang terakhir ialah pengangkutan air ke seluruh pokok akan terganggu dan menyebabkan tumbuhan layu dan tidak lama kemudiannya mati. 4.3. Translokasi. Translokasi bermaksud proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sukrosa, asid amino dan hormon di dalam floem dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. Keperluan translokasi dalam tumbuhan. Translokasi membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan untuk pertumbuhan dan respirasi seperti akar, buah, hujung pucuk atau bunga yang sedang berkembang. Seterusnya, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan ke bahagian tumbuhan seperti rizom, umbisi dan berbawang. Untuk laluan translokasi dalam tumbuhan, yang pertama, sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Yang kedua, pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui serakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Hal ini menyebabkan air dari xilem menyerap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Ketiga, peresapan air ini meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis. Yang keempat, peningkatan tekanan hidrostatik menyebabkan kandungan floem ditolak sepanjang tiub tapis sehingga ke organ tumbuhan yang lain. Yang kelima, kandungan floem sukrosa akan diangkut daripada tiub tapis ke dalam bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah dan umbisi melalui pengangkutan aktif. Yang keenam,
Keupayaan air yang tinggi di floem akan mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem secara osmosis. Yang terakhir, transpirasi menarik air di sepanjang salur xylem melawan arah tarikan graviti. 4.4. Fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengesrakan atau penyikiran bahan pencemaran di dalam tanah dan air. Antara contoh tumbuhan yang digunakan ialah keladi bunting. Tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang dan dapat mengumpul logam berat seperti kuprom dan plumbum di dalam air. Info tambahan, rebakan keladi bunting di dalam air boleh menyebabkan oksigen terlarut berkurang sehingga ikan tidak dapat hidup. Penggunaan fitoremediasi dalam kehidupan. Bunga matahari digunakan untuk remediasi tanah yang tercemar akibat letupan loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Bunga matahari bertindak sebagai hyperaccumulator yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, kromium, kuprom, plumbum dan nikel serta bahan radioaktif cesium dan strontium. Gambar di sebelah merujuk kepada kesan daripada letupan loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Selain itu, terdapat tumbuhan akuatik yang sesuai untuk merawat air sisa di loji kumbahan melalui kaedah fitoremediasi. Contohnya seperti pokok kiambang. Pokok kiambang mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat dan mampu mengakumulasi logam berat dan menyerap nutrien di loji kumbahan. Yang terakhir, akar pokok kangkung darat berupaya menyerap merkuri dari dalam tanah. Bagi akar pokok kangkung air pula, dapat menyerap logam berat kadmium daripada air. Raja di sebelah merujuk kepada pokok kangkung.